Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi bersama saya di channel Tabit Bekam. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda tips ataupun cara-cara untuk membuat bekam angin. Jadi stay tune. Okey, saya akan kongsikan kepada anda tips dan cara-cara untuk membuat bekam angin. Jadi apakah peralatan yang kita perlukan? Kita perlukan set bekam, minyak urut, glove dan face mask. Okey, yang pertama, apa yang kita perlu buat ialah kita perlukan sapu. Kita perlu sapu minyak pada tubuh badan pesakit kita ataupun pasien kita. Dan kita urut dia sedikit supaya darah dia berjalan lancar. Apa yang membezakan antara bekam darah dengan bekam angin ialah bekam angin kita lebih fokus untuk keluarkan gas yang berada dalam tubuh badan seseorang. Okey, apa simptom dia? Apakah tanda-tanda seseorang itu badan dia masuk angin, dan apa yang menyebabkan badan dia terlampau banyak sangat angin ataupun gas yang dalam badan. Okey, seperti yang kita tahu, cuaca, struktur cuaca atmosfera dekat negara kita adalah negara yang beriklim khatulistiwa. So, bila iklim berkhatulistiwa, maknanya negara kita ni ada cuma dua musim saja, iaitu musim panas dengan musim basah ataupun wet season panggil, musim banjir. Jadi bila iklim berkhatulistiwa ini, maknanya cuaca kita, humidity kita di dalam ruang udara kita adalah sangat tinggi. So ini menyebabkan tubuh badan kita sangat senang untuk hidrat. So jadi bila badan kita hidrat, maknanya badan kita ni kandungan oksigen akan menurun. Bila hidrat, dia bukan hanya sekadar hidrat air, tapi dia hidrat sekali segala mineral-mineral yang ada dalam badan, zat-zat seperti kalsium, magnesium, zat vitamin C dan sebagainya. Kita hidrat macam tu, kita perlukan makanan yang seimbang untuk balancekan oksigen di dalam badan. Jadi bila oksigen dalam badan tak balance, kandungan oksigen menurun, berarti karbon dioksida akan meningkat. So bila karbon dioksida meningkat, itu yang menandakan badan seseorang tu penuh dengan gas ataupun angin. Itu yang kadang-kadang tersendawa, macam tu contoh dia kan. Okey, jadi saya akan kongsi kat mana tips, apakah point untuk anda buat bekam angin. So dia tak sama dengan cara membuat bekam darah. Okey, untuk membuat bekam angin, kita perlukan kuantiti cup yang agak lebih banyak sedikit berbanding dengan kalau membuat bekam darah. Sebab bekam darah kita tahu dia ada setiap point-point dia yang kita dah detect, dah tahu apa masalah yang kita akan buat. Berbanding dengan bekam angin, kita perlukan cup yang banyak untuk letakkan pada tubuh badan pesakit. So andai kata kita tidak mempunyai cup yang banyak untuk membuat bekam angin, jadi apa yang kita perlu buat? Okey, saya akan kongsikan kepada anda kat mana point untuk membuat bekam angin yang menjimatkan anda tak perlu menggunakan cup yang banyak. Okey, yang pertama, bila kita membuat bekam angin, kita akan fokuskan kepada bahagian ruang sendi, iaitu termasuk tengkuk, belikat dengan bahagian pinggang. So sini adalah ruang-ruang sendi yang kebanyakan dan yang selalu biasa gas karbon main di ruang itu. Sebab dekat bahagian sendi dia ada satu ruang, di mana ruang tu yang biasa gas akan duduk dan akan mengganggu di ruang sekitar itu sebelum dia pergi kepada struktur organ yang lain. Jadi yang pertama, kita perlu bekam dekat bahagian-bahagian ruang sendi seperti bulatan macam ni. So saya akan kongsi kepada anda kerana untuk anda buat sangat mudah dan menjimatkan masa. So kita tak perlukan cup yang banyak untuk membuat satu badan. So kita buat macam ni. Sini. Sini. Sini.
pinggang. Okey, jadi bila anda dah buat bekam angin, tempoh masa untuk buat bekam angin ini anggaran 15 minit. Bergantung pada tubuh badan pesakit. Tapi anggaran dia plus minus 15 minit. So dia tak sama macam bekam darah. Hanya sekali, satu round saja, cukup tempoh 15 minit. Anda boleh buka semua kap dan cabut, dan pesakit itu akan mendapatkan kelegaan. Jadi kat sini dia akan mengeluarkan, detoxkan angin-angin dekat semua bahagian-bahagian sendi yang ada di ruang ni. Dan sehubung itu, beza dia bekam angin dengan bekam darah ialah angin pesakit cuma dapat kelegaan sebab reduce gas sudah mula reduce dalam dalam badan. Jadi kita sarankan pesakit untuk banyakkan ambil air mineral, makanan-makanan yang sihat seperti madu, habatus sauda, minyak kelapa dara dan seangkatan dengannya lah. Untuk balancekan balik pesakit ni punya oksigen di dalam badan. Selain pemakanan yang seimbang, pemakanan yang sihat, makanan setiap hari, kita perlu mengambil kira dekat semua sudut dari segi gaya hidup pesakit itu. Apa yang akan terjadi sekiranya gas karbon penuh dalam badan, dan apakah yang menyebabkan simptom dia, apakah tanda-tanda dia? Yang pertama, badan akan cepat lesu. Kedua, dia senang mengantuk, dia senang menguap, dia keletihan. Ini antara tanda-tanda. Nombor 3 dan nombor 4, bila karbon yang terlampau tinggi dalam badan, kita kena tahu oksigen akan menurun. So bila oksigen menurun, karbon akan meninggi. Apa yang akan menyebabkan kelemahan seseorang? Sistem imun kita akan lemah. So bila sistem imun lemah, automatik pesakit ini ataupun kita akan diserang oleh penyakit-penyakit yang lain. Jadi untuk memastikan anda sentiasa sihat dan sistem imun anda sentiasa aktif dan sentiasa bertenaga, pastikan badan anda mempunyai oksigen yang secukupnya. Banyakkan meminum air mineral yang cukup. Seelok-eloknya anda mengambil 2 ke 3 liter sehari. Tambahan lagi, di zaman sekarang ni penyakit berbagai-bagai, bermacam-macam, yang pelik-pelik, yang tak pernah ada sebelum-sebelum ni, yang keluar dan yang timbul. Jadi seeloknya amalkanlah pemakanan yang sihat. Amalkan makanan-makanan sunnah. Saya banyak sarankan anda makan madu, habatus sauda, minyak kelapa dara dan vitamin C. Itu yang paling penting. Kita berpegang pada hadis Nabi. Macam saya berpegang pada hadis Nabi sebab Nabi pernah bersabda suatu ketika dulu dalam riwayat, dia bersabda, sesungguhnya kesembuhan itu datang dengan 3 perkara. Yang pertama, memakan madu. Yang kedua, berbekam. Dan yang ketiga, alkin. Dan aku melarang umatku menggunakan alkin. Jadi memakan madu dan membekam salah satu cara rawatan ataupun terapi yang boleh mendatangkan kesembuhan, insya-Allah. Okey, kita sudah cukup 15 minit. So kita boleh buka. So kat sini kita nampak skin reaction dia macam mana, tanda dia macam mana. Nampak betapa lesunya badan pesakit ni. Yes. 15 minit. Kamu buka semua kap dan dah. Dia sendiri yang akan merasakan kelegaan tu macam mana. So kita sebagai jurubekam, kita nasihatkan diri kita juga untuk amalkan makanan yang sihat. Okay. Minum air secukupnya, memakan madu, amalkan makan habatus sauda dan amalkan makan vitamin C. Vitamin C boleh beli kat farmasi, habatus sauda anda boleh cari dekat farmasi, ada jual, dekat kedai runcit pun ada jual. Madu boleh beli dengan mana pembekal-pembekal, penjual-penjual madu. Pastikan madu tu madu yang original, bukan madu yang bercampur dengan gula. Sebab kita nakkan khasiat di dalam madu tu untuk kesihatan tubuh badan kita. Dan air mineral yang baik. So cara dia makan madu waktu malam, siang makan habatus sauda, air yang cukup, insya-Allah badan akan sihat
penyakit susah nak berjangkit, penyakit susah nak masuk, sistem imun kita akan kuat. Okey. Sekiranya video ini membantu dan memberi maklumat, memberi manfaat pada anda, jangan lupa like, subscribe dan share. Bantu saya, memberi inspirasi pada saya untuk saya hasilkan video-video bekam yang di masa akan datang. Terima kasih.